Oke, salam dan salam sejahtera. Dan ulasan saya cuma untuk nak menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan PAS Pusat, iaitu YB Khairil Nizam Khairuddin, dalam isu beliau mempersoalkan isu jemputan ataupun diajak untuk bersama dengan kerajaan yang ada hari ini. Yang mana dalam kenyataan yang dikeluarkan di Harakah Diari mengatakan bahawa DAP jemput PAS, Zahid kesipuan dan terus menipu. Dan saya membaca ya kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan PAS Pusat ni, yang mana beliau mengatakan bahawa Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah pun menyatakan Tan Sri Abdul Hadi Awang jangan nak perasan membayangkan Presiden UMNO itu tidak buat homework dalam menjawab isu. Hakikatnya penasihat DAP Lim Kit Siang terlebih dahulu menjemput PAS menyertai Kerajaan Perpaduan kerana kedudukan kerajaan amat genting ketika itu. Dan UMNO tidak lagi mendapat sokongan orang Melayu. Zahid perlu berhenti dari menipu dan terus menipu ahli UMNO maupun rakyat. Penipuan besarnya adalah propaganda, tidak bersama DAP dan Anwar, tetapi akhirnya bersama parti itu dan dibenci ahli UMNO itu sejak sekian lama. Perikatan Nasional akan terus mengatur langkah siap sedia sebagai kerajaan yang lebih profesional dan prihatin mendengar keluhan rakyat berbanding dengan kerajaan porak-peranda PHSBN ketika ini. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Khairil Nizam selaku Ketua Penerangan PAS Pusat. Apa yang saya boleh jawab dalam isu ini? Yang pertama, saya rasa Khairil Nizam ini yang tidak buat homework, dan ataupun Khairil Nizam ini memang menang atas tiket politik walaupun bertaraf sebagai seorang engineer, tetapi nampak sangat dia tidak cerdik dalam berpolitik dan nampak sangat beliau tidak tahu asas politik dan asas kepartian. Yang dia tahu PAS, parti yang suka membuat pembohongan, suka menipu, suka juga membuat kenyataan-kenyataan yang pada saya palsu. Kenapa saya kata seperti ini? Mudah saja. Walaupun saya bukan parti UMNO, tetapi dalam isu kepartian kita harus memahami setiap parti itu apa yang mereka perlu buat, apa yang perlu kita ni. Begitu juga apa yang berlaku dalam parlimen kita ini, apa sebenarnya yang terjadi sehinggakan kerajaan ini tertubuh. Dan kita kena tahu asasnya, jangan kita bermain dengan propaganda murahan seperti Khairil Nizam ini. Saya lihat apabila dia bercakap saja, selalu saja kenyataan-kenyataan dia boleh dilihat oleh rakyat sebagai pembohong. Selalu menidakkan, selalu menegakkan benang basah. Sini ya, paling mudah saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Khairil ini ya. Apabila dia mengatakan bahawa penasihat DAP. Semalam saya dah ulas panjang berkenaan dengan isu ini. Tetapi hari ini saya perlu ulas sekali lagi. Biar walaon yang di luar sana faham. Apa dia? DAP kalau melalui Lim Kit Siang untuk menjemput PAS berada dalam kerajaan, tidak boleh. Kenapa dia tidak boleh? Kerana dia cuma penasihat. Yang boleh untuk menjemput PAS berada dalam kerajaan adalah Setiausaha Agung DAP, iaitu YB Anthony Loke. Itu pun ada dua perkara dia kena ikut. Yang pertama, kalau YB Anthony Loke nak menjemput PAS, yang pertama awal-awal dia kena buat rundingan dengan Kerajaan Perpaduan yang ada hari ini. Mendapat persetujuan kita jemput PAS. Itu yang pertama. Yang kedua, dia perlu bertanya dengan keseluruhan partinya. Kalau ini tidak dapat dilakukan, tak dapat. Keseluruhan parti dia setuju tak dengan PAS. Kalau tidak, dia pun walaupun Setiausaha Agung tak boleh. Lim Kit Siang, dia bukan Setiausaha Agung yang menentukan siapa yang boleh pergi ke kerajaan. Jadi di sini kita lihat jelas Khairil Nizam tak buat homework. Lepas tu dia kata Presiden UMNO yang tak buat homework. Memang betul lah apa yang Presiden UMNO kata, jangan nak perasan. Janganlah PAS nak perasan kalau setakat ajak-ajak ayam. Itu namanya ajak-ajak ayam yang belum pasti. Yang pasti yang menentukan siapa berada dalam Kerajaan Perpaduan ini adalah ketua parti. Sekarang ni Lim Kit Siang bukan ketua parti. Ketua parti DAP saya nak beritahu ni kepada walaon PAS ni, termasuk Khairil Nizam ni sebagai Ketua Penerangan PAS Pusat ni yang kurang cerdik. Ni Anthony Loke namanya. Kalau dah tak faham-faham. Bukannya Setiausaha Agung PAS tu. Sebabnya parti DAP tidak ada presiden
Dia menggunakan setiausaha agung dia. Ini masalah yang ada dalam PAS ni. Jadi apa yang dikatakan oleh Presiden UMNO, jangan nak perasaan, betul lah. Siapa yang nak bawa? Yang nak menentukan kerajaan hari ini adalah UMNO dan Pakatan Harapan. UMNO Barisan Nasional lah. UMNO Barisan Nasional ada 30 kursi. Begitu juga dengan Pakatan Harapan. Dia ada 82 kursi. Majoriti mudah. Dicampur dengan parti-parti kecil sudah cukup. Tambah lagi dengan GPS, itu yang menjadi 148 dan sehingga menjadi 2/3 majoriti. Jadi apa yang PAS nak merepek ni? Kenyataan Zahid, kenyataan Rafizi Lamli dalam isu ini. Kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri apabila mengatakan bahawa siapa nak jemput PAS? Tak malu ke PAS? Yang nak menyebut apa? Ketua ranting. Ketua ranting adalah peringkat yang pimpinan yang agak ke bawah di dalam parti PKR. Jadi mungkin ketua ranting PKR ataupun ketua ranting parti mana yang ajak dia masuk. Lepas tu dia sibuk. Inilah masalah PAS. Jadi Khairil Nizam, kalau hari nak berhujah, nak membuat kenyataan media, cerdik sikit. Menipu walaon boleh, tetapi menipu rakyat di luar sana, tak payahlah. Walaupun kadang-kadang kita ni hormat kepada ahli parlimen yang bergerak YB ni. Tapi bukan semestinya YB itu bijak dalam berpolitik. Sebab tu dalam negara kita ni ada penganalisa politik. Ada yang belajar macam-macam lah. Jadi kalau kamu keluar kenyataan seolah-olah kamu ni bijak, dia akan memakan diri. Dan akhirnya bolehlah rakyat ketawakan kenyataan kamu. Sedap-sedap Lim Kit Siang disalahkan. Lepas itu salah balik Lim Kit Siang dalam isu ini. Lim Kit Siang ajak, kalau kamu orang bersetuju, kalau kamu nak buang ego, kamu keluarkan kenyataannya terbaik, mungkinlah. Tapi siapa yang nak PAS masuk dalam kerajaan? Saya percaya Pakatan Harapan kalau menjemput PAS berada dalam kerajaan, kali ini hancur Pakatan Harapan. Orang-orang DAP pun akan marah, orang-orang PKR pun akan marah, orang-orang amanah akan marah. Itu bukan main-main. Orang-orang GPS juga akan marah. Orang-orang UMNO sama juga marah. Jadi PAS ni parti yang tidak diperlukan oleh kumpulan-kumpulan parti yang ada dalam negara ini. Sedangkan orang di bawah ni pun dah tak suka dengan PAS. Kerana apa? Kerana PAS bermain dengan seniman perkauman dan agama. Hakikatnya pemimpin PAS itu pembohong. Menipu. Jika parti itu mungkin diterajui oleh kepimpinan yang baru akan datang, mungkin ada perubahan. Tapi kalau PAS yang ada hari ini, presiden juga. Apabila presiden mereka cakap benda macam ni, timbalan cakap benda macam ni. Lepas itu, ketua penerangan mereka cakap benda macam ni. Untuk menegakkan satu benang basah. Padahal menipu. Betul hari ini. Kalau selain daripada Lim Kit Siang, bagi tahu nama lain. Anthony Luke ke? Rafizi Lamli ke? Zahid Hamidi ke? Tok Mat ke? Ataupun Setiausaha Agung PKR ke? Ataupun Saifuddin Nasution ke? Mat Sabu ke? Siapa lagi? Ketua-ketua parti yang disebut pernah jumpa. Itu yang sepatutnya. Tapi kalau jumpa dekat parlimen, tak payahlah. Presiden PAS pun nampak muka setahun sekali dalam parlimen. Itu hujah saya. Sekian, terima kasih.